Jadi pada episod kali ni ada komen yang ingin saya buat pencerahan lah. uh, Apa ni, ada yang start daripada gitar kapuk ataupun gitar akustik, dia nak cuba untuk beli gitar elektrik. Jadi gitar apa yang bajet perlu dibeli dan barang gadget apa yang perlu dibelilah untuk permulaan. Jadi untuk bagi saya lah, untuk permulaan yang pertama jadi kita ikut kemampuan pada anda punya bajet. Jika anda punya bajet yang kecil, boleh belilah dalam gitar lingkungan ada harga 3 tu lebih, 2 tu lebih pun ada gitar elektrik dekat Lazada ataupun Shopee. Ataupun anda boleh pergi ke Facebook group GLBM, grup lelong barang muzik. Boleh dapatkan barang-barang kat sana. Ada seller-seller yang jual gitar-gitar second hand ataupun yang baru dengan harga lelong. Jadi boleh dapatkan di situ. Jadi ikut pada kemampuan. Gitar bajet yang saya boleh rumuskan ialah gitar dia nampak luaran tu macam cantik seperti ini, tapi ketahanan daripada segi ketahanan dan komponen elektronik dalam tu mungkin tak berapa nak tahan sangat lah. Dia akan mengalami kerosakan dalam jangka masa yang pendek ataupun panjang tu terpulang pada penjagaan bagi saya. Tapi selalunya yang akan rosak dulu ialah dia punya neck ni. Ni dipanggil neck Dia akan mudah bengkok dengan cuaca ekstrim kita kat Malaysia ni panas. Kadang bilik tu tak aircon, jadi kalau aircon banyak sangat pun dia akan merosakkan juga Sebab tu ada gitar elektrik yang roasted maple neck, ataupun gitar tu dipanggil roasted tu dipanggang Jadi gitar ni akan dipanggang, ada dua jenis, dipanggang biasa atau dipanggang dengan oksigen. Jadi dia akan membuatkan kayu tu lebih tahan. Dan dalam neck ni dia ada macam satu besi dipanggil truss rod. Truss rod ni pun ada bermacam-macam jenis. Dia punya material dia. Tu saya akan ceritakan kemudian. Jadi untuk asas basic, kalau gitar yang bajet ni dalam 300 lebih, 200 lebih, 400 boleh beli, tapi ketahanan dia tu ketahanan tu depend lah. Tapi kalau dah tak ada pilihan, boleh je beli. Ikut pada penjagaan anda lah. Maksudnya kalau lepas dah habis main tu masuk dalam sarung. Kalau ada hard case yang besar tu kan, yang macam kotak tu masuk dalam tu. Jadi boleh pun ada juga bajet-bajet hard case yang harga bajet lah dalam 200 lebih. Jadi untuk daripada segi ketahanan gitar tu, mungkin dia akan tahan lebih kurang setahun lebih dia akan bengkok Jadi kalau gitar tu kita mesti check dia ada Allen key. Selalunya Allen key dia ada kat tempat kat dalam kotak macam ni. Kita kena buka skru 3 ni. Nanti dia kat dalam tu ada Allen key. Kita kena adjust Allen key tu supaya bagi neck ni tegak semula. Tengok kalau beli gitar yang walaupun harga bajet, kena tengok dalam ni ada adjust untuk adjust truss rod ni. Maksudnya neck ni boleh di adjust bengkok ke dalam atau bengkok keluar. Kita boleh adjust bagi dia tegak semula. Jadi gitar tu kita boleh pakai lama lah. Kalau untuk gitar yang bajet ni, selalunya tak di sini Allen key dia, ataupun berada dekat penghujung neck ni ada macam satu Allen key kat bawah, Allen key kecil ni. Kalau beli gitar baru, dia ada sediakan Allen key selalunya lah dalam plastik tu. Nanti bila anda pilih dekat Lazada ataupun Shopee atau di mana-mana mall online, tanya seller tu atau tanya penjual tu, ada sediakan Allen key tak one set bila beli gitar ni baru selalunya. Ataupun beli gitar second pun kadang-kadang dia ada sediakan bagi Allen key. Tu nasib-nasib lah kalau gitar second tu penjual tu bagi sekali siap Allen key untuk adjust truss rod untuk neck ni. Okey, daripada segi komponen pula gitar bajet ni, kita tak boleh kasar lah. Pengalaman saya, dia tak boleh kasar. Kita kena pakai dia dengan cermat. Tapi nasib-nasib jika anda pandai jaga, dia akan tahan lama. Jadi daripada segi kualiti bunyi, sesuai lah dengan harga dia. Dia tak berapa nak kata bagus sangat,
tak boleh, pasal harga dia tu bukan harga yang pro level punya item punya barang. Boleh, tapi kita kena combinekan dengan barang-barang amplifier, dengan gadget, dan kita kena set up dia. Dia tak susah, cuma kita kena tahu cara dia, dapatlah kita set up yang kita mahukan. Okay, daripada segi amplifier pula, amplifier ni juga ikut pada bajet anda. Ada juga amplifier yang harga 300 ke bawah, 200 lebih, tapi yang tak ada jenama lah. Tapi boleh pakai, tapi anda kena lihat dulu. Anda kena lihat dia punya description. Maksudnya dia punya M tu ada button untuk sound distortion, sound drive atau sebagainya, dan dia ada efek-efek apa. Anda boleh belajar kat situ, ataupun anda boleh lihat Google ataupun review dekat YouTube. Cara pemilihan M nanti dia akan tunjukkan apa semua. Penggunaan anda setakat untuk baru-baru start kat dalam bilik, beli yang 10 watt pun sudah cukup. 10 watt, 15 watt, ataupun yang portable kecil tu kan, ada juga 3 watt. 3 watt saja, tapi sound dia macam boleh lawan yang 15 watt punya quality dia. Dia tak kuat, tapi kalau main sorang-sorang kat dalam bilik, kuat juga bunyi dia. Memang boleh tahan bunyi dia. Dengan harga yang macam itu, anda boleh dapatkan seperti yang saya sebutkan ni, macam Black Star Fly 3. Anda boleh cari dekat mana-mana online, ataupun boleh pergi ke GLBM. Saya pun ada jual speaker tu, kecil saja, boleh pakai bateri, tak payah pakai adapter. Boleh pakai bateri, boleh bawa ke mana-mana yang anda suka. Dia portable, sangat kecil, macam lebih kurang kecil dia, saiz macam ni. Boleh masuk dalam bag, pakai lebih kurang ada 5 bateri ke 6 bateri 2A punya saiz. Ada delay kat situ, ada reverb, memang seronok. Kecil je, tapi ikut pada kemampuan anda lah. Okey, daripada segi pemilihan gadget pula, macam bunyi distortion, bunyi delay kan, pun ikut pada kemampuan anda lah. Ada yang kualiti harga 200 ataupun 100 lebih. Kena pandai pilih, kena pandai review dulu. Bila dah review, nanti anda akan tahu, oh rupanya macam gini barangnya, oh boleh buat macam ni. Nanti bila anda dah beli, anda macam menyesal pasal apa, anda tak cukup review benda tu, tak cukup senang cerita macam kenal pastilah barang yang anda nak beli ni dengan harga yang bajet, tapi kualiti yang anda expect, yang anda jangkakan tak dapat. Jadi anda kena pastikan betul-betul sebelum anda beli barang tu. Anda kena review, tengok siapa yang pernah beli barang ni, tanya orang yang dah pernah beli, pernah pakai barang tu, baru anda buat keputusan. Ataupun anda boleh komen, dan saya akan cuba bantu anda lah apa yang boleh saya bantu daripada pemilihan segi beli gadget ni. Dia ada macam-macam jenama, yang agak, yang mahal, yang sederhana, ataupun yang murah pun ada. Jadi untuk pendapat saya kali ni, beli yang agak-agak berpatutan, yang agak-agak medium lah, medium punya price, lebih kurang dalam 200 lebih ke. Kalau anda cari mesti ada, tapi boleh pakai, still boleh pakai. Okey, setakat ni saja perkongsian saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Jika ada apa-apa, anda boleh komen. Tapi untuk episod yang akan datang ni, pembelajaran yang seterusnya, saya akan tunjukkan macam mana untuk bending dan juga vibration. Untuk daripada start mula belajar main gitar, dan step seterusnya ialah bending dan juga vibration. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam masa terdekat ni. Saya akan buat video yang baru. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, dan terima kasih banyak guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum.